Jemaat dipersilakan bangkit berdiri. Kita akan membacakan satu bagian Alkitab. 请大家站起来，我们要阅读一段经文。 Yang pertama terambil dari Kejadian pasal yang kedua, ayat yang ke-24. 从创世纪第2章24。Silakan duduk, enggak apa-apa ya. Oh ya, 请坐可以了。你silakan duduk. 我们要一起阅读从创世纪第2章24节。 Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. 因此，原本是男人要离开父母，与妻子联合，二人成为一体。 Yang kedua dari Efesus pasal kelima ayat yang ke-25. 这是以弗所书第5章25节。 Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. 你们做丈夫的要爱你们的妻子，正如基督爱教会，为教会舍己。 Dan yang terakhir dari Pengkhotbah pasal keempat ayat ke-9 sampai ke-12. 最后是从传道书第4章9到12节。 Demikian firman Tuhan, berdua lebih baik daripada seorang diri karena mereka menerima upah yang baik dalam jeripaya mereka. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya, tetapi wahai orang yang jatuh yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Juga kalau orang tidur berdua mereka menjadi panas, tetapi bagaimana seorang saja dapat menjadi panas? Dan bila mana seorang dapat dialahkan, dua orang akan dapat bertahan. Tali 3 lembar tak mudah diputuskan. 两人总比一个人好，因为两人劳碌同得美好的果效。若是跌倒，这人可以扶起他的同伴；若是孤身跌倒，没有别人扶起他来，这人就有祸了。再者，二人同睡，就都暖和；一人独睡，怎能暖和呢？有人共生孤身一人，若有二人便能抵挡他。三股合成的绳子不容易折断。 Selamat pagi Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹，早安！ Senang bisa berada di sini untuk boleh menyampaikan firman. 高兴可以来到这个地方传扬主的话。 Terima kasih untuk penatua dan jemaat yang memberikan kesempatan ini. 谢谢长老的邀请给这个机会。 Kalau kita berbicara tentang pernikahan, 如果我们讲到有关婚姻， kita berbicara tentang satu lembaga yang didirikan Tuhan katakanlah sejak penciptaan. 所以这个机构的婚姻的机构的话，从创世的时候，上帝已经创造了。 Ini adalah satu-satunya lembaga yang didirikan Tuhan dari sejak kitab Kejadian. 所以这个唯一的机构都是上帝从创世纪已经创造了。 Tuhan memiliki rencana di atas, di dalam dan melalui lembaga ini. 所以上帝要借着这个机构，在这个机构里面的话，婚姻的机构的话，有一个计划。 Dan dia menetapkan perkawinan sebagai sebuah hubungan yang kudus antara seorang laki-laki dan seorang wanita. 所以他婚姻的话是男人跟女人的一个神圣的一个圣洁的一个关系。 Dan Tuhan meletakkan perkawinan ini dekat dengan hatinya, diperhatikan oleh dia sedemikian rupa. 所以这个婚姻它摆在靠近他的心，他就是非常注意这个婚姻。 Sehingga kita bisa menemukan di dalam Alkitab kita dari kitab Kejadian sampai dengan Wahyu, Tuhan berkala berbicara tentang perkawinan dan keluarga. 所以上帝从创世纪到这个启示录，他一直不断的在讲有关这个婚姻跟这个家庭。 Kadang dia memberikan nasihat, arahan, kadang dia menegur. 有时候他会督导、引导，有时候会责备。 Dan lembaga ini begitu spesial di mata Tuhan sehingga Tuhan pun memakai istilah-istilah yang dipakai di dalam lembaga ini, di dalam keluarga untuk dikenakan kepada dirinya. 所以这个婚姻是很特别的话，甚至他用一些名称的话，使用在他自己。 Dia menyebut dirinya sebagai suami bagi para janda. 所以他
称为他自己成为对寡妇的话是丈夫。 Dia menyebut dirinya sebagai ayah bagi para yatim. 就是对孤儿的话成为父亲。 Dan dia menyebut dirinya sebagai bapa bagi setiap kita. 所以对我们来说，他是一位父子。 Dan dia menyebut kita sebagai keluarganya. 甚至我们是成为他的家人。 Bahkan sampai di dalam kitab Wahyu kita menemukan bahwa akan ada satu hari di mana ada perjamuan anak domba. 所以我们发现，在启示录有一天一定要有这个羔羊的一个坐席。 Perjamuan di mana seluruh anggota keluarga Allah berkumpul. 所以所有的成员的话聚集在一起。 Dia menyebutnya perkawinan anak domba, yaitu Kristus yang menyebut dirinya sebagai mempelai laki-laki dan kita disebut sebagai mempelai wanitanya. 所以这个是羔羊的一个宴席的话，是他成为新郎，我们是成为新娘。 Dan kita menemukan ini adalah hal yang Tuhan terus bicarakan kepada kita di dalam sepanjang kitab Alkitab yang Dia berikan 所以 kepada 在 kita. 我们的圣经的话，他一直不断在提起这个事情。 Dan kita melihat betapa spesialnya pernikahan di mata Tuhan. 所以在上帝的眼中的话，婚姻是很特别的。 Tapi kita melihat bahwa di dalam zaman di mana kita hidup semuanya tidak berjalan seperti itu. 但是我们知道，现代的话，这个婚姻不是像圣经所说的。 Orang di luar sana kita nggak bisa ngomong. Mereka melihat pernikahan ya cuman sebuah kesepakatan gitu. 所以外面的人认为这个婚姻好像是两个人的一个协议， Dan menikah itu adalah urusan pribadi. 而且这个是私人的， Suka-suka dari yang menikah. 就是结婚的婚姻做结婚的人，就是他喜爱做怎么样， Atau suka-suka kedua orang tua yang menikahkan anaknya. 甚至于也是看这个父母他配对这个孩子的喜爱。 Sehingga kita melihat pernikahan tidak lagi dijalankan seperti yang Tuhan inginkan pada maksud pertamanya. 所以这个婚姻不是走在这个上帝所要的，起初上帝所要的。 Dan bahkan banyak anak Tuhan yang memandang pernikahan seperti orang kafir di luar sana. 甚至很多上帝的儿女把婚姻看成外邦人的。 Sehingga ketika diberikan tema ini saya pikir kita kembali ke dasar, ke basic. 所以当教会给我这个主题，我们要回到基础。 Dan ini bisa dimengerti karena kita berada di dalam sebuah zaman di mana pernikahan itu menjadi sesuatu yang tidak lagi sakral. 所以我们活在这个时代的话，婚姻不是一个很圣洁的。 Kita menemukan perselingkuhan menjadi sesuatu yang dinormalkan. 所以很多人认为外遇是正常的。 Ya ada satu perselingkuhan yang sangat epic ya kalau kita katakan di dalam zaman ini. 所以在最近有一个很造成轰动的一个婚姻。 Yaitu sebuah perselingkuhan yang dibongkar oleh sebuah konser Coldplay. Mungkin buat orang tua nggak tahu itu apa nggak apa-apa. Gitu. 这个外遇的话被发现是因为这个 Coldplay 就是固玩乐团。 Di mana seorang CEO perusahaan teknologi yang terkenal Astromer memeluk HRD-nya yang bukan istrinya. Dua-duanya punya keluarga, dua-duanya sudah menikah, dua-duanya berhasil dalam karir. 所以有一个总裁的话，他拥抱了一个人事部，这个两个人都已经结婚了。 Tertangkap oleh karena kamera yang bergerak random ya untuk menangkap orang yang nonton konser. 所以这个音乐发表会之后，他们抓住了这个镜头，这个经典。 Yang sedang berpelukan tiba-tiba panik karena ternyata muncul di layar gitu ya. 所以还在拥抱的话，他们吓一跳，因为已经登录在这个大的这个电视上。 Itu menjadi pelukan 荧幕上。 termahal. 这个是最昂贵的一个拥抱。 Karena peristiwa itu kemudian diikuti dengan tuntutan perceraian. 就是那个在荧幕上出现的话，最后被最终的话成为离婚。 Di lain kisah yang berdekatan dengan saat itu juga kasus Sister Hong, 所以 Uncle Red. 有另外一个故事是什么？是Hong姐姐跟这个 Red 叔叔。 Ya, dia sebenarnya laki-laki tapi menyamar jadi perempuan. 他原本是男人，但是假装为女人。 Dia menjadi seorang wanita jadi-jadian yang menawarkan
kebaikan untuk mendengar keluhan dari para laki-laki, suami ataupun pacar ataupun tunangan siapapun. 所以她假装成为女人的话，她愿意聆听，就是丈夫们啊，或者男朋友们的心里的话。 Dan mereka memiliki kesan yang baik terhadap Sister Hong karena dia begitu lembut, begitu sabar. 所以他对这个红姐姐的一个印象是很温柔、很好的一个人。 Dia bukan hanya melayani mereka berbicara, tapi juga melayani mereka dengan seks. 所以他不单单就是听他们心里的话，也是在什么性方面的服务。 Enggak terlihat materialistis karena mereka cuma cukup datang bawa susu, bawa buah, bawa minyak, murah. 所以看不起来是高级的，因为他只是在油膏啊，按摩的油膏，然后来带那个什么牛奶就够了。 Berapa laki-laki yang terjebak di sana? 难道有几个男人呢？被陷害？1691. 1691位。 Dan itu mengejutkan dunia. Di Nanjing bisa ada peristiwa terjadi seperti itu. 哦，这个事情是在南京发生的，大家都是吓一跳了。 Dan ini memberikan kepada kita sebuah gambaran betapa hidup kita itu bisa ada peristiwa di mana orang melakukan sesuatu secara sembunyi-sembunyi di belakang pasangannya. 所以这个诉说可能在我们的配偶、我们的背后的话，人可以做某一件事情。 Bagaimana kita menempatkan pernikahan di tengah zaman seperti ini dengan kembali ke dasar? 所以我们如何把婚姻就是摆在回到这个圣经的基础呢？ Apa perbedaan pernikahan Kristiani dengan yang bukan? 这个基督教的婚姻跟其他的有什么区别呢？ Kalau pernikahan adalah satu lembaga yang didirikan oleh Tuhan, pasti ada hal-hal yang Tuhan tetapkan di sana. 如果婚姻是上帝所设立的一个机构的话，那当然有某一件事情。 Dan untuk mencapai maksud Tuhan dan berkat yang Tuhan sediakan di sana, kita harus mengikuti arahannya. 所以要达到这个上帝的意思，还有上帝的一个目标的话，我们要必须跟随他的道路。 Kita menemukan bahwa pernikahan itu bukan sekedar urusan dua orang. 所以这个婚姻不单单两个人的事情。 Karena di dalam teologi Kristen, kita berbicara tentang sebuah perjanjian kudus yang diikat oleh Allah antara seorang laki-laki dan wanita. 所以如果我们在我们的神学的话，基督教的神学的话，这个是男女之间的一个神圣圣洁的一个关系，就是上帝所绑起来。 Jadi pernikahan Kristen itu bukan karena diberkati hanya diberkati di gereja. 所以这个基督教的婚姻不单单是在教会被祝福。 Bukan karena seorang pendeta meletakkan tangan di atas dua orang yang menikah. 所以不单单是因为牧师的手按立在这个两个人的身上。 Tapi berkaitan dengan sebuah perjanjian. 所以这个有关一个契约。 Di mana perjanjian ini bersifat ilahi. 这个是神圣的一个契约。 Bukan urusan dua orang secara pribadi saja. 不是两个人的事情吧？ Ini melibatkan ada sebuah komitmen untuk hidup bersama. 这个就是有一个共同度过生活的一个决心。 Bukan hanya hidup di dalam satu rumah bersama. 不单单活在一个屋子。 Tetapi di dalam kesetiaan, di dalam kasih, di dalam kesatuan seumur hidup. 所以就是在爱里，在合一里的话，是一辈子度过。 Dan ini adalah satu gambaran dari apa yang Tuhan mau maksudkan untuk memberikan pernikahan. 这就是上帝所要赐给我们的一个婚姻。 Karena perkawinan adalah gambaran dari hubungan antara Kristus dengan gerejanya, orang-orang yang ditebusnya. 所以因为是婚姻，也算是基督跟他所拣选的信主的人的一个关系。 Pernikahan dibangun dengan berpatrun kepada pola hubungan Kristus dengan umat tebusannya. 所以这个婚姻的话是按照这个上帝跟着他被拣选的信主的人的一个关系的样子。 Jadi bukan sebaliknya hubungan Kristus dengan gereja berpatrun ke pernikahan kita. Itu terbalik. Ya.
不能反过来，就是男女就是基督与这个教会的关系的话是反映在这个男女之间的关系。 Kita yang berpatron kepada hubungan Kristus dengan umat tebusannya. 就是我们的婚姻是反映在基督跟他所拣选的人的关系。 Alkitab menyebut diri Kristus itu sebagai mempelai laki-laki dan gerejanya itu mempelai wanitanya. 因为他称基督成为新郎，那这个我们教会是成为新娘。 Sehingga perkawinan itu bukan hanya urusan tentang dua orang. 所以这个婚姻不单单两个人的事情吧。 Tapi tentang bagaimana di dalam kesatuan mereka mencerminkan kasih Allah kepada dunia. 所以他们如何在这个合一的婚姻的话，反映这个上帝对世界的爱。 Karena Tuhan menetapkan dasar perkawinan seperti yang dikatakan di dalam Alkitab kita, Kejadian 2 ayat 24 yang tadi dibacakan. 因为上帝就如我们创世纪第2章的所说的，我们婚姻的一个基础。 Di sana dikatakan bahwa sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya. Tapi tujuannya apa? Untuk bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. 因为在那边是说，男人要离开父母，与妻子联合，二人成为一体。 Jadi ayat ini memberikan kepada kita sebuah penegasan bahwa perkawinan adalah satu lembaga yang ditetapkan Allah. 所以这个是强调，这是婚姻这个机构是上帝所定的。 Dimaksudkan apa? 为了什么呢？ Dimaksudkan untuk membentuk satu kesatuan yang tidak terpisahkan. 所以要塑造一个合一的、不能分割的。 Sehingga ketika terjadi sebuah perceraian di dalam sebuah pernikahan, itu bukan hanya melukai hati orang yang mengalami. 所以当一个婚姻的话发生了婚离，不单单伤害了这个婚姻的人。 Bukan hanya menghancurkan kehidupan anak-anak yang lahir dari kesatuan itu. 所以不单单就是毁坏了这个下一代的孩子， Tapi melukai hati Allah. 也是使得神的心伤害神的心。 Karena Tuhan memiliki begitu banyak rencana lewat perkawinan yang terjadi. 因为上帝要透过婚姻有实现许多计划， Dan Allah menginginkan kesetiaan. Allah menginginkan satu kali menikah itu untuk selamanya. 所以上帝要我们结婚一次是一辈子。 Karena hubungan pernikahan itu adalah hubungan perjanjian ilahi. 因为婚姻是一个神圣的一个契约。 Apa beda daripada pernikahan merupakan perjanjian dengan kontrak? 所以这个婚姻神圣的契约跟这个协议有什么区别呢？ Ada perbedaan yang sangat menyolok. 那都是很大的区别。 Pernikahan adalah sebuah covenant, itu didasarkan pada apa? Kepercayaan dua pihak. 所以这个婚姻是一个与上帝的一个契约，那就是两个人的彼此信任。 Sedangkan kontrak berdasarkan ketidakpercayaan. Jadi Makanya kita bikin kontrak. 所以协议的话是在什么不信任之处上。 Dan pernikahan karena covenant menuntut tanggung jawab yang nggak ada batasnya. 所以这个神圣的一个契约的话，要求什么无限的一个责任。 Seorang suami, seorang istri diminta oleh Tuhan melakukan tanggung jawab yang Tuhan letakkan dalam peran dia sebagai laki-laki ataupun wanita. 所以上帝要求这个男女的话，按照圣经的话的话，男女的一个什么角落的话，尽他的本分。 Walaupun pasangannya itu tidak melakukan atau membalas atau meresponi dengan yang dia harapkan. 虽然我们的对象可能配偶的话不如我们所要的，给我们回报。 Sedangkan yang kontrak kewajiban yang terbatas. Kalau kamu nggak melakukan yang saya minta, ya saya nggak usah lakukan. 所以如果这个协议的话，如果你没有尽你的责任，我也不需要尽我的责任。 Dan di dalam pernikahan itu karena covenant tidak bisa dibatalkan. 因为这个与上帝的契约的话不能取消。 Tapi kalau kita melihat pernikahan hanya sebuah kontrak,
maka itu bisa dibatalkan. Kalau kita udah nggak sepakat, ya udah kita bubar. 如果我们看这个婚姻成为这个一般的协议的话，如果我们没办法达成协议，那就解散了。 Banyak anak Tuhan memikirkan pernikahan Kristiani tidak sebagai covenant. 所以很多上帝信主的人的话，不把婚姻成为这个与神的契约， Tetapi sebagai kontrak. 但成为这个一般的协议。 Kalau sebagai kontrak artinya orang yang tidak lagi merasa puas di dalam hubungan itu boleh pergi, boleh putus kontrak. 如果之间的话感到不满的话，就可以取消了，可以解散了。 Dan membangun pernikahan menurut cara Tuhan dan cara dunia itu berbeda sekali. 所以用上帝的办法建立婚姻，跟用世界的方法建立婚姻是不同的。 Ada satu gambaran yang umum sekali di dalam pemahaman kita orang gereja ya, atau orang Chinese. 所以我们对我们华人或者教会的人有一般的看法。 Kita melihat pernikahan itu tidak selalu sama dengan apa yang Tuhan inginkan. 所以我们看这个婚姻不如上帝所要的。 Ada banyak orang Kristen yang berpikir ya pernikahan yang kalau bisa sampai seumur hidup, puji Tuhan. Kalau enggak ya sudah. 如果可以到一辈子的话，感谢主；如果不行的话，也没关系。 Tidak sedikit orang tua Kristen yang menganjurkan anaknya bercerai karena melihat anaknya hidupnya susah. 很多父母的话，因为看到他的孩子，信主的孩子，很痛苦的话，那就是让他离婚。 Dan anak-anak muda sekarang banyak sekali yang menyerah terhadap pernikahannya karena kenapa campur tangan orang tuanya juga ada gitu ya. 那很多现在年轻的夫妇的话，最后也是离婚，因为什么？家长的一个参与参手。 Tidak semua orang tua mengikuti nasihat firman untuk memberi nasihat kepada anaknya. 所以不是所有的父母跟随上帝的话劝勉他下一代。 Tidak ada orang tua yang ingin anaknya susah dan terluka. 所以父母不像他的孩子的话受苦。 Jadi banyak yang melihat ketika anaknya menderita, ya udah kamu pulang aja, mau ngapain kamu hidup di dalam pernikahan seperti itu. 如果你活在这种的婚姻，还不如你回来，不需要那么痛苦。 Sebagai konselor kadang-kadang saya menghadapi orang tua yang justru memaksa anaknya cerai. 所以有时候我成为辅导家的话，很多家长是逼着他的孩子离婚。 Dan tidak sedikit orang tua yang sudah menikah sangat lama, anak-anaknya sudah berhasil semua, minta cerai sama pasangannya. 而且也不少，就是很多家长们的话，孩子都已经长大了，已经很成功，他突然间来要离婚。 Saya ingat ya ada satu klien saya yang datang itu pernikahannya itu udah 36 tahun. 因为我记得有一个客户来到，他已经结婚36年。 Pernikahan saya udah menuju ke 37 tahun. Jadi seperti yang saya sedang jalani saat ini gitu ya. 我的婚姻是已经长达37年。 Ya saya punya 2 mantu, saya punya 2 cucu. Tadi foto yang menikah itu adalah foto anak saya 2 gitu ya. 所以我有2个女婿还是男婿？女婿的话，刚才是我的女婿的照片。 Dan orang ini mengatakan kepada saya begini. 所以这个人对我说 Bu, saya mau cerai. 我要离婚。 Saya bilang mau ngapain? Udah umur segini kamu cerai. 那你已经年龄这么大的话，结婚做什么呢？离婚做什么？ Aduh ini waktunya memetik buah, saya bilang begitu. 这个是开始结果子。 Kamu sudah susah-susah besarin anak-anak sudah berhasil. Sekolah di luar negeri, bisa bekerja, ada yang bangun usaha dengan baik. Kok sekarang mau cerai? 就是你应该开始享受吧，已经很辛苦培养孩子，孩子到国外读书创业。 Dia bilang apa sama saya? 他怎么说呢？ Saya sudah lepas tanggung jawab. 我已经放手了。 Anak-anak udah mentas, dia pakai istilah mentas. 就是孩子已经成人了。 Terus dia katakan begini satu hal. Saya udah tunggu waktu ini. 我已经等待这个机会了。 Kenapa kamu tunggu waktu ini? 为什么你等待这个机会呢？ Karena saya sakit hatinya udah lama sekali sama suami saya. 因为我对我的丈夫已经很心疼了很久了。 Udah ceritain apa yang membuat dia sakit hati. 那他开始是说让他心疼有哪 Terus dia 些事？ katakan, saya nggak mau lagi. 我已经不要了。 Saya nggak mau lewatin masa tua saya sama dia. 我 Nggak mau masa tua. Lewatin masa 我不要跟他度过年老。 Tanggung jawab saya sudah selesai dengan anak-anak, saya mau selesai dengan dia. 就是我对孩子的责任已经结束了，我也是对我的丈夫的责任已经结束了，不要 Bapak Ibu 了。 dia anak Tuhan loh.
这个是信主的， Dia aktif loh di gereja, gitu ya. 他很殷勤的服侍。 Kita nggak pernah tahu bahwa di dalam pernikahannya tuh dia menyimpan kepahitan sebegitu lama. 所以我们不知道，在他的婚姻的话，隐藏都是长期的一个痛苦。 Dan kita bilang jangan, saya 我们 katakan 说 ya. 不要， Kenapa? Karena Tuhan tuh menikahkan kita itu tuh Tuhan tidak menginginkan perceraian. 因为上帝让我们结婚的话，他不让我们离婚。 Bahkan sekalipun terjadi ada perselingkuhan, suami kamu nggak selingkuh kan? Enggak, katanya. 虽然真正发生了婚外情、外遇的话，你的丈夫没有外遇吧？没有。 Jadi kalau kita melihat pernikahan itu sebagai sebuah ikatan ilahi, ikatan perjanjian ilahi, 如果我们看这个是婚姻是成为神圣的一个契约， kita melihat pernikahan itu adalah apa yang Allah inginkan untuk kita bisa melukiskan bagaimana Kristus mengasihi kita tanpa pernah menyerah. 所以这个上帝要让我们看出来，就是婚姻就如基督爱我们信主的人，他从来绝不放弃爱我们。 Dia tidak melepaskan kita karena kita tidak setia dan itu kita sering lakukan. 虽然我们不忠心的话，他不会放弃我们。虽然我们经常这样做， Dia tidak meninggalkan kita karena kita tidak setia kepadanya. 虽然我们对他不忠心，他不会离弃我们。 Dan dia tidak pernah berhenti mengasihi kita sekalipun kita banyak waktu tidak mengasihi dia. 虽然我们时常不爱他，他还是不断的、不停的爱我们。 Dia mengikatkan diri dalam sebuah perjanjian bahwa dia akan selalu memenuhi janjinya bagi kita. 所以他跟我们做一个合约的话，他随时会应从他的应许。 Itu sebabnya di dalam janji pernikahan kita mengatakan bahwa kita hanya akan berpisah sampai maut memisahkan. 所以我们在做婚姻祝福礼的时候，等到死亡分别我们。 Allah menginginkan perkawinan itu bersifat abadi sampai akhir hidup kita. 所以上帝要我们的婚姻是一个永恒的。 Seorang John Piper mengatakan bahwa secara mendasar pernikahan adalah karya Allah. 所以John Piper 说，这个婚姻是上帝的一个计划。 Dan pada akhirnya pernikahan itu harus menunjukkan siapa Allah. 所以这个婚姻要表露出来上帝是谁。 Melalui pernikahan kita memperlihatkan kepada dunia tentang kasih yang setia. 所以借着婚姻的话，我们展现给这个世界是很忠心的爱。 Yaitu pada perjanjian antara Kristus dengan umatnya. 就是上帝与他的信徒的契约。 Dan hanya pernikahan yang bisa menjadi alat Tuhan menggambarkan hal itu. 所以只有借着婚姻可以诉说这些。 Karena di dalam pernikahan kita tahu di dalam perjalanan yang sangat panjang ada banyak yang dimintakan dari kita. 所以在我们婚姻的旅程上的话，我们经常要求很多事情。 Bukan hanya kasih, 不单单是爱， bukan hanya pengampunan, 不单单是饶恕， bukan hanya pelayanan, 不单单是要彼此服侍， tetapi kesetiaan yang tidak menyerah terhadap tekanan keadaan. 那虽然有情况就是压迫的话，是永远忠心， Bukan sesekali, 不单单一次， tetapi terus menerus. 就是一直不断的。 Bahkan pengampunan yang kadang diikuti lagi oleh pengkhianatan ataupun kesalahan. 虽然已经给他已经赦免他，他还是一直在跟我们作对。 Pernikahan Kristen itu sedemikian uniknya. 所以这个基督徒的一个婚姻是很特别， Karena pernikahan ini ada untuk memuliakan Tuhan. 因为这个婚姻存在是为了荣耀上帝。 Tuhan yang menciptakan, Tuhan yang punya ide. Idenya tuh sangat luar biasa dan Tuhan yang memilih menjadi orang yang pribadi yang berinisiatif supaya pernikahan itu terjadi. 所以这个是上帝的主意，就是他提议他的主意的话，他要让这个婚姻真的美梦成真。 Kalau kita lihat di dalam kitab Kejadian itu perkawinan pertama Tuhan loh yang menjadi bapa yang mengantar anak perempuan untuk dinikahkan dengan seorang pria. 我们看创世纪是上帝本身他自己带领这个夏娃，把她带到把
夏娃带到亚当的面前。 Ketika seorang ayah mengantarkan anak perempuan seperti yang saya alami dengan ayah saya ke depan mimbar untuk dinikahkan. 所以就如就是父亲送他的女儿来到这个祭坛上结婚。 Dia melakukan apa yang Allah lakukan di Taman Eden. 他所做的是代表上帝在这个伊甸园所做的。 Itu bukan sekedar seremoni. 这个不单单不是礼仪。 Itu sebuah perlambang. 就是代表一个标志。 Karena ketika Tuhan mengizinkan kita membesarkan anak, 如果上帝许可我们把孩子养大， seorang ayah diangkat sebagai wakil Allah di sana. 就是父亲成为代表上帝。 Dia mewakili Allah untuk mengantarkan anak perempuan Allah ini menikah dengan anak laki-laki Allah. 所以他代表上帝把这个女孩子送到另外就是信主的人。 Untuk masuk ke dalam sebuah lembaga yang Tuhan memiliki begitu banyak rencana untuk bisa digenapi. 所以要进入一个上帝进入一个上帝进入一个机构，上帝有很多计划在里面。 Dan Tuhan menentukan supaya apa yang menjadi maksud Tuhan terjadi, seorang laki-laki harus meninggalkan ayahnya dan ibunya untuk bersatu sama istrinya. 所以上帝已经说了，就是男人要离开他的父母，要二人成为一体。 Dia harus membangun sebuah kesatuan baru di mana dia menggunting satu peran yang dulu dia lainkan kemudian berubah dengan peran baru. Bukan putus hubungan, tetapi merubah bentuk hubungannya. 所以他就是移转这个孩子跟父母的关系，他移转到哪里，就是男人必须离开他的父母，后来成为合一的家。 Karena kalau tidak terjadi perubahan, susah mereka membangun satu kesatuan daging yang Allah tuju melalui pernikahan Kristiani. 所以如果他们没有离开他们的父母，就很难建立一个新的家庭，就是上帝所要的。 Dan orang tua harus melakukan bagiannya dengan melepaskan sang anak ini. 所以父母的话必须做出他的部分，就是让孩子们走。 Biasanya kalau anak laki-laki yang menikah, ibu yang suka merasa pedih hatinya. Ya. 平常如果男人结婚的话，母亲都感到好像有一点吃亏一点。 Karena banyak anak ibu yang tidak siap memberikan anak laki-lakinya kepada perempuan lain, ya. 因为很多母亲的话，他们没有预备心把他的男孩子送给别的女人结婚。 Kalau anak perempuan yang menikah biasanya ayahnya yang sedih. 如果女孩子结婚，平常她的父亲难 Karena 过了。 bagi anak perempuan ayah adalah cinta pertamanya. 因为对女孩子的话，她第一个的爱就是她的父亲。 Tapi untuk mencapai rencana Tuhan, laki-laki ataupun perempuan harus keluar dari satu hubungan yang sebelumnya dia punya untuk membangun hubungan baru dengan pasangannya. 所以，但是这个男人、女人的话，必须离开他们的家人的话，要建立一个新的家 Jadi 庭。 sebagai orang tua kita harus tahu itu yang dimaksudkan Tuhan, itu yang diperintahkan Tuhan. 我们身为父母的话，知道这个上帝的一个命令。 Anak itu hanya dipinjamkan kepada kita untuk turut mengasuh, tapi dia milik Tuhan. 所以孩子的话，只是借给我们，让我们养大，他们是属于上帝的。 Saya ingat waktu saya dalam proses untuk istilahnya untuk melihat anak saya dewasa dan kemudian menikah. 所以当我看这个我的孩子长大的过程，后来结婚。 Karena saya punya 2 anak laki, maka saya yang mungkin sebagai ibu tuh harus melatih diri saya lebih dulu. 所以因为我有2个男孩子，所以我必须操练我自己。 Ini anak kedua yang di gambar ini ya. 这个第2个孩子。 Dan saya berjanji kepada diri saya. 所以我对我自己许下承诺。 Saya akan serah terima anak laki-laki kepada istrinya. 所以我会将我的男孩子交托给给他的太太。 Jadi saya bilang sama anak laki-laki saya dua-duanya. 所以我对我的男孩子说。 Nah, kalau nanti kamu udah menemukan teman hidup yang takut Tuhan, sayang kamu, bisa menerima kamu, dan kamu menikah dengan dia, Mama akan bikin
sebuah perjanjian serah terima anak laki-laki. 所以当你找到就是爱你的女人，后来可以接受你的，妈妈会做一个什么教托书。Dan itu merupakan satu hal yang saya latih karena kenapa butuh waktu untuk bisa siap. 我为什么就是操练？因为需要时间预备。 Tibalah waktunya ketika dia mulai pacaran serius, terus kemudian mulai memikirkan mau menikah, makin dekat waktunya kan? 所以时候到了，当他开始谈恋爱，后来就是要开始想到就是要结婚。 Saya terus mengingatkan diri saya. 我每一次就是提醒我自己， Waktunya makin dekat menyerahkan anak laki-laki. 就是时候越近的话，要把我的男孩子教托。 Di acara pemberkatan waktu pasangan datang untuk bisa memberikan hormat kepada orang tua. 但婚礼的时候，让他们就是要孝敬、尊敬他的父母。 Saya peluk menantu perempuan saya. 我拥抱我的女婿， Saya bisikan di telinganya satu hal. 我告诉他，在他的耳边， Saya katakan jaga dan kasihi. Sebut namanya anak laki-laki saya ini, saya bilang. 所以你要保守，你要爱他。 Mulai saat ini, saya bilang, 从这个时候， kamu adalah wanita pertama bagi dia dan saya akan mundur. Ya. 所以你是第一位的女人，我想后退， Dan saya menyerahkan dia kepada kamu. 我把她交托于你。 Di dalam anugerah Tuhan biarlah kalian berdua bisa bertumbuh menjadi pasangan seperti yang Tuhan mau. 所以在上帝恩典之下的话，让你们在你们的婚姻可以成长，就如上帝所要的。 Suara bergetar, hati kerasa bagaimana gitu ya. Karena kenapa serah terima anak laki. 我的声音开始发抖，我为什么把我的男孩子交托于他呢？ Dan setelah mengucapkan hal itu saya harus membuktikannya setiap hari, betul? 那天我说的那日后要证明出来。 Dan saya bersyukur ini udah tahun ke-6 pernikahan mereka bagi mantu saya yang pertama ini. 所以感谢主，今年是第6年，对我的第一个女婿 Adalah seorang ibu mertua juara kata dia. 他说是很棒的一个岳母。 Dia bisa curhat apa saja kalau saya datang ke rumahnya, saya lagi main sama cucu saya, dia bilang, "Mama malam ini tidur sama saya pas anak saya lagi keluar kota atau lagi tugas di mana keluar negeri." Saya mau ngobrol sama mama. 所以当我来到他们的家，后来他也可以诉说他的心里的话。当时可能是我的男孩子就是初步了， Dan 不在。 kadang ada hal-hal tertentu yang anak saya tuh yang dia rasa tuh PR gitu ya. 所以有时候他就觉得这好像是他的功课。 Dia bilang saya nggak mungkin ngomong sama mami, saya nggak mungkin ngomong sama orang lain, saya ngomong sama mama. Dia bilang gitu. 所以我不可能告诉我的母亲，也不可能告诉其他人。我想跟岳母说。 Saya bersyukur dia terbuka, dia percaya. 他是对我很开放，他信任我。 Dan kalau memang yang dia katakan itu benar, saya katakan, aduh maaf ya, yang mama lakukan rupanya nggak cukup, ini masih PR. Saya bilang gitu, itu tugas kamu sekarang, udah serah terima. Saya bilang gitu ya. 所以有可能他说，可能我所做的是不够，那现在这个真的是你的功课，因为我已经交托给你了。 Dia bilang mama ngomong, ya mama ngomong sedikit lah. Saya bilang dia kan udah menjadi seorang dewasa. Saya bilang. 他说希望我帮他讲，他说你应该讲，因为你们都已经长大了，已经成熟了。 Itu gambaran. Menantu kedua saya nggak punya kesempatan dekat karena dia ada di Swiss, tetapi saya juga mengatakan hal yang sama. 那就是说第二个女婿的话，我没办法靠近，因为他是在瑞士。 Dan ini adalah bagian dari perjalanan ketika kita menyadari pernikahan itu harus mencapai kesatuan di mana tidak boleh ada satu orang pun yang memisahkan suami dan istri yang sudah disatukan Tuhan ini. 所以这个是一个婚姻的一个过程旅程的话，就是没有一个人，就是任何人可以把他们两边的分割。 Bukan hanya wanita lain, pria lain ataupun anak-anak, bahkan orang tua. Nggak boleh memisahkan kesatuan ini dengan kehadiran kita yang membuat mereka menjauh. 所以不单单是别的男人、别的女人的话，甚至我们的父母的话，不能把他们分割。 Karena pernikahan ada untuk menyatakan kemuliaan Allah. 因为婚姻存在的话，为了荣耀上帝。 Dan itu terjadi jika perkawinan itu berjalan seperti maksud Tuhan.
这个会发生这个事情，如果这个婚姻的话，就有上帝的意思。 Karena Allah memberikan perkawinan untuk menjadi sarana di mana kita bisa bukan hanya menyatakan tapi mengalami kasih Allah yang tanpa syarat lewat pernikahan kita. 所以上帝允许这个婚姻，让我们可以经历到上帝就是无条件的爱。 Kita sudah menyadari tentang keunikan pernikahan Kristen yang hal ini. Berbicara tentang peran laki-laki dan wanita yang berbeda, saya tidak akan mengupas hal ini. 所以我们已经知道，就是基督教的婚姻的差别，我也不会讲到有关男女的角色。 Tetapi saya akan menutup dengan hal ini. 但是我用这一段话做结束。 Di tengah pernikahan di dalam dunia ini yang mengejar kebahagiaan, mengejar kesenangan, Tuhan memberi kita satu kesempatan untuk kembali melihat. 所以在这个世界，他们婚姻追求幸福，还有这个他们喜欢的。 Bahwa tujuan utama pernikahan adalah bagaimana kita semakin dikuduskan menjadi seperti Kristus di dalam pernikahan kita. 所以主要的目的是，上帝是要借着我们的婚姻成为一个圣洁的关系。 Kelemahan kita diasah untuk bisa berubah 所以上帝会改变我们的弱点， melalui hubungan di dalam perkawinan. 所以借着这个婚姻的关系， Kesatuan kita dikerjakan melalui perjalanan bahwa kita sudah disatukan oleh Tuhan. Apapun yang terjadi kita tidak akan berpisah. 所以我们的合一的话，无论发生什么事情，我们不可以分隔，不可以分开。 Dan di sepanjang perjalanan untuk tetap berada di dalam pernikahan itu adalah jalan pengorbanan diri. 所以在这个婚姻的道路之上的话，那是牺牲之路。 Saya menyadari di dalam perjalanan pernikahan saya sendiri sebagai muse dan semu. 所以我在我的婚姻身为这个牧师跟师母， Untuk bisa memiliki cinta yang matang satu sama lain itu adalah perjalanan di mana Tuhan mengizinkan kita mengalami banyak peristiwa. 所以上帝允许我们经历过很多事情，让我们在婚姻里面的关系更成熟。 Di mana Tuhan kita izinkan untuk menolong kita menghadapi situasi yang ada. 所以上帝会帮助我们面对我们的状况。 Dan di usia seperti ini saya semakin menyadari bahwa nggak tahu berapa tahun lagi saya akan punya waktu sama muse. 所以在这种的年龄，我醒悟到，我不知道还有多久的时间跟牧师在一起。 Saya mau lakukan apapun yang terbaik untuk bisa menjadi seorang istri bagi dia. 所以我想尽办法把最好的做出来，成为他的妻子。 Demikian juga sebaliknya muse terhadap saya. 所以牧师对我也是一样的。 Dia selalu mengingatkan kepada saya ya harus belajar bisa senang, merasa senang dengan dia katakan begini, memberikan kebahagiaan buat diri sendiri juga, jangan terus mikirin keluarga. 所以牧师也是提醒我们要给我自己的话一个幸福，不要一直想到家人。 Sudah cukup dia katakan. 他说已经够了。 Anak-anak sudah dibawa sampai ke satu titik seperti ini, kamu belajar untuk santai, dia bilang begitu 所 ya. 以我们已经把孩子带到这种的阶段的话，你要学习放松。 Mereka sudah menikah, saya suka sekali mengurus cucu ya, dia katakan cucu ada mamanya, biarin mamanya. 所以我喜欢料理那个孙子，但是他说孙子有他的妈妈嘛，有他的母亲。 Dan setiap malam, setiap ada kesempatan kita itu ngobrol bukan tentang pelayanan tapi tentang kita berdua ya, apa yang kita alami, apa yang kita mau dan sebagainya. 所以每天晚上我们有机会聊天，是有关我跟牧师的关系。 Saya menanti-nantikan waktu itu. 所以我一直等待这个时候。 Dan muse juga ketika saya ada di rumah, dia akan upayakan pulang lebih pagi supaya kita bisa ngobrol. 所以当我在家的时候，牧师也是想办法提早回家。 Kita sebut obrolan bantal ya, pillow talk. 所以我们说这个中文叫做枕头的讲话。 Jadi sebelum tidur kita ngobrolin hal-hal tentang kita, tentang pernikahan kita ya, maksudnya tentang dua orang ini bukan tentang siapa-siapa. 所以我们还没睡之前的话，我们两个人在谈我们两个人的事情。 Mengapa? 为什么呢？ Karena pernikahan ini hanya bisa terjadi di dalam dunia ini. 所以这个结婚的婚姻只能在世上。 Kalau nanti kita dipanggil pulang kepada Bapa, 如果我们回到天家， Tuhan Yesus mengatakan di surga tidak ada perkawinan. 所以主耶稣说了，在天上没有婚姻。 Jadi kalau mau melakukan yang terbaik buat pasangan di dunia ini.
如果想尽办法最好给我们的配偶的话，那就在世的时候。 Lihat baik-baik, nikmati kehadirannya, karena kenapa sesudah meninggal nggak ada lagi kesempatan seperti itu. 所以我们站着看我们的配偶的话，那死之后就没有这个机会了。 Dan pernikahan adalah sarana di mana dua orang berdosa saling menolong untuk menjadi lebih serupa Kristus. 所以婚姻是一个方法，就是两个人不完整的人彼此帮助，学习更像基督。 Kita adalah orang berdosa, kita nggak sempurna. 就是我们有罪的人，我们不完美， Kita membutuhkan anugerah Tuhan. 我们需要上帝的恩典。 Kita butuh mengucapkan minta maaf, minta ampun, dan juga sebaliknya memberikan ampun kepada 所以 pasangan 我们 kita. 尽量，我们可以说求你饶恕我，求你赦免我，也对我们的配偶也是一样 Kita 的。 membutuhkan kuasa Tuhan untuk bisa tetap memegang kita di dalam pernikahan kita yang penuh dengan tantangan. 所以我们需要上帝的全能，让上帝可以握住我们，还是仍然在这个充满挑战的婚姻。 Tetapi ketika kita belajar dari Kristus untuk bisa belajar, suami belajar menjadi kekasih yang berkorban bagi istrinya. 所以当男人的话，丈夫要学习好像基督的话，为他的教会牺牲。 Dan istrinya belajar, sebagai istri belajar dari gereja yang menundukkan diri taat kepada Kristus seperti itu, maka di dalam banyak hal sebenarnya kita memecahkan kesulitan. 而女人的话，妻子的话，学习好像教会就是顺服上帝，那很多事情都会解决了。 Dan hubungan itu akan mencerminkan kasih Allah. 所以这个关系会表露上帝的爱。 Ketika pernikahan kita dipenuhi oleh kasih dan pengampunan dan pengorbanan diri, 如果我们的婚姻被充满这个爱啊、牺牲啊， pernikahan kita mencerminkan Injil Tuhan. 我们的婚姻会表露了、反映了福音。 Karena pernikahan bahagia itu bukan hanya sekedar kita punya banyak uang untuk kita pakai untuk bisa membeli apa saja. 所以幸福的美满的家庭，不单单我们有许多财物可以买东西。 Bukan tentang tabungan yang banyak, bukan tentang rumah yang besar dan mewah. 不单单是豪华的房子，就是许多的存款。 Sekalipun punya semuanya itu baik, 虽然拥有这一切是很好， karena uang memang bukan segalanya, tapi nggak ada uang kita nggak bisa ngapa-ngapain, gitu 就 kan? 是 Ya? 钱不是万能，但是没有钱是万万不能。 Jadi semuanya itu dibutuhkan, 所以这些都需要了。 tapi itu tidak menentukan sebuah pernikahan pasti bahagia. 但是这个没办法，就是定义一个结婚是幸福的。 Banyak sekali laki-laki yang waktu masih susah itu setia sama istrinya. 所以很多男人的话，丈夫的话，但很困难的时候，对他的妻子很忠心。 Dan begitu sudah berhasil, 但是一旦成功， lupa sama istri yang berkorban. 所以忘记他的太太所 Butuh 牺 yang 牲 lebih 的， segar, yang lebih muda gitu ya. 所以需要更年轻的。 Seperti di dalam Maleakhi 2 ayat 14 itu yang terjadi. 好像玛利亚记第4章的。马拉 Tetapi 基 Tuhan rindu kita memiliki kebahagiaan di dalam pernikahan kita sebagai dua orang yang pandai memberikan pengampunan. 所以上帝切慕我们在我们的这个幸福的婚姻上，我们彼此饶恕。 Karena ketika dua orang yang memiliki kemurahan hati untuk mengampuni bersatu, 所以当这个两个人彼此饶恕的话，变成合一， tidak ada hal yang akan menjadikan pernikahan kita bisa digoyahkan. 所以没有任何事情可以摇动了我们的婚姻。 Biarlah kita boleh memintakan pertolongan Tuhan untuk bisa menjaga perkawinan kita di usia berapapun. 所以无论我们的婚姻的时间多久的话，求上帝是给我们力 Lihat 量。 wajah pasangan kita baik-baik. 所以我们要看出我们的配偶的面孔。 Perlakukan dengan baik karena udah masa tua, anak-anak sudah punya kehidupannya. Kalau berdua nggak akur itu hidup itu menyedihkan. 如果两个人好好招待的话，那就孩子都已经走了。如果两个人可以和睦，那是 Jangan pikir mengubah pasangan.
不要想到就是改变我们的配偶。 Karena kalau memang bisa diubah, dia sudah nggak ada seperti ini saat ini, gitu 如果 ya. 可以改变的话，这个时候可能已经不存在了。 Karena saya ingat sekali ada satu pasangan ya, istrinya rapi sekali, bersih sekali, suaminya itu berantakan. 所以我记得有一对夫妇的话，他的妻子是很整齐、很干净的，但是他的丈夫是很乱七八糟。 Mereka menikah sudah 50 tahun. 他已经结婚了50年， Suaminya berubah nggak? 她的丈夫改变吗？ Ya ada sedikit. 一点都有一点点， Tapi nggak bisa jadi seperti yang istrinya mau. 但是没办法，就是他的妻子所要的， Dan istrinya suka bete. 而且他的妻子喜欢埋怨。 Dia bilang kalau dia ambil air minum, kenapa ya harus kemudian airnya itu berceceran? 如果他就是喝水的时候，他的水都是会捣乱了。 Terus ya kenapa setiap kali minum gelasnya harus ambil yang baru? 那每一次喝水的话，要拿新的杯子呢？ Terus kalau dia makan, ditinggalin aja piring kotornya di sana. Kenapa nggak bisa dibawa ke belakang? 所以他吃晚饭之后，那个肮脏的盘子是放在那个桌子上，没办法带去那个厨房。 Terus saya bilang, emangnya dulu dia bawa ke belakang? 我后来就问，难道他以前就是把盘子带进厨房吗？ Nggak pernah. 从来没有。 Ya udah terima, memang kamu fungsinya untuk bawa piring itu ke belakang. 所以你要接受，就是这个是你应该要把盘子带去厨房， Jadi 是你的 sesudah 责 tua 任。 banyak sekali pasangan yang berantem untuk hal-hal seperti itu, gitu 所以 ya. 很多婚姻已经已经老了，已经大了，但是还是吵这些事情。 Sampai satu hari anaknya mengatakan, Bu, mama saya bilang mau cerai, menyesal menikah sama ayah saya. 50 tahun menikah, dia bilang dia menyesal. 所以有一天，他的孩子说，他的母亲想离婚，因为他觉得50年婚姻后悔了。 Kenapa? 为什么呢？ Karena kita tidak menerima pasangan kita 因为 apa adanya. 所以我们没办法接受我们的另一对的，就是他所有的。 Betul, setiap kita harus berubah dan menjadi lebih baik. 所以我们每个人都要改变，变成更好。 Tapi biarlah kita memiliki penerimaan seperti Kristus menerima kita. 我们要学习，就如基督接受我们，我们也接受我们的对方另一半。 Kiranya Tuhan menolong setiap kita menjadi orang-orang yang mencerminkan siapa Tuhan lewat pernikahan kita. 所以让上帝帮助我们每个人，借着我们的婚姻，我们成为上帝所要的人。